Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, sebelum saya teruskan untuk berita gempa hari ini, jangan lupa untuk support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita panas hari ini. Ini dia fitnah. YB Rafizi Ramli akhirnya menjawab fitnah dan tuduhan melampau daripada pihak pembangkang yang menyalahgunakan ataupun memusingkan fakta kenyataan daripada Rafizi Ramli. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi izinkan saya untuk kita membaca kenyataan dan juga jawaban balas daripada YB Rafizi Ramli sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi, sahabat-sahabat semua. Jadi mungkin ini dia antara sebelum itu saya ingin keluarkan. Ini dia fakta yang dipusingkan oleh berita ataupun penyokong-penyokong lebay-lebay, walau-walau dan juga macam-macam terhadap kenyataan daripada Rafizi Ramli. Katanya kalau harga ayam terlalu mahal, kurangkan makan ayam. Ini adalah satu konteks yang dipusingkan dipusingkan oleh mereka-mereka yang mahu untuk menjatuhkan reputasi saudara kita ataupun YB Rafizi Ramli. Jadi sahabat-sahabat semua, saya ingin memberikan ataupun membaca kenyataan daripada saudara YB Rafizi Ramli sendiri berkaitan dengan kenyataan ini yang faktanya dipusingkan, yang faktanya dimainkan menjadi fitnah melampau daripada penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Jadi sahabat-sahabat semua, hari ini yang saya katakan, saya mau membacakan kenyataan ini dan jawaban balas daripada YB Rafizi Ramli. Jadi ini dia kata Rafizi di sini, harga ayam. Saya cakap mengenai permintaan dan juga penawaran, kata Rafizi Ramli. Mungkin mereka tidak memahami konsep penawaran dan juga permintaan. Karena itu mereka memusingkan segala fakta daripada kenyataan yang dinyatakan ataupun diberikan oleh Rafizi Ramli semasa beliau membuat satu sidang media berkaitan dengan harga dan juga keperluan seperti ayam dan juga barang-barang keperluan lain. Sahabat-sahabat semua, ini dia saya ingin membaca. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli hari ini menafikan dia mencadangkan supaya orang ramai berhenti makan ayam bagi mengurangkan kenaikan harga bahan makanan itu. Sebaliknya, ahli Parlimen Pandan itu berkata, dia menyebut mengenai keperluan untuk menangani isu permintaan dan juga penawaran bagi menjadikan harga barangan lebih anjal. Katanya, bising cakap konon saya suruh berhenti makan ayam. Saya bercakap mengenai keperluan untuk sama-sama menangani demand and supply side supaya permintaan pengguna yang lebih anjal menjadi satu kuasa untuk mempengaruhi juga kadar harga barang naik. Katanya, jangan bimbang, we have plan, kami ada rancangan, katanya menerusi Twitter hari ini. Menerusi Twitter, Rafizi juga menyiarkan semula kenyataan penuh bagi menjawab kritikan terhadap ketika sidang medianya pada 2 hari yang lalu. Ahli Parlimen Pandan itu berkata, untuk menangani masalah tersebut, terdapat keperluan untuk memastikan ekosistem harga barang lebih anjal. Tambahnya, pada masa yang sama, kerajaan mengusahakan langkah-langkah jangka sederhana dan panjang seperti memperbaiki rantaian bekalan untuk menghentikan monopoli, kawalan harga tanpa mengganggu kelangsungan bekalan dan pelaburan berskala tinggi. Berkaitan dengan menghentikan monopoli, sahabat-sahabat semua, apabila kita berbicara tentang monopoli, contohnya apabila satu syarikat ataupun satu agensi saja monopoli pengeluaran ayam ini, maka dengan sesuka hati mereka akan menaikkan harga, menjadikan harga sesuatu barangan itu menjadi lebih tinggi. Tetapi katanya jika berjaya menghentikan monopoli ini, sekiranya mungkin ada 2 atau 3 atau 4 supplier, jadi mereka terpaksa mengurangkan harga supaya mereka tidak menekan ataupun harga itu boleh dikawal tanpa mengganggu kelangsungan bekalan dan juga pelaburan berskala tinggi, katanya. Tambah Rafizi Ramli, kita juga perlu suntik keanjalan dalam permintaan sebagai satu lagi mekanisme kawalan harga. Katanya, kerajaan banyak data harga yang boleh digunakan rakyat.
Kita mulai dengan yang ini. Insya Allah katanya sedikit demi sedikit kita akan kembalikan kuasa pengguna ciapnya. Yaitu adalah kenyataan daripada Raffizi Ramli ya, yang dia muat naik di Twitternya. Apabila semakin hari ya mereka menggunakan kenyataan beliau itu memusingkan fakta kenyataannya. Ya, mengatakan kononnya Raffizi mengarahkan untuk mengurangkan contoh makan ayam sekiranya harganya mahal. Jadi sahabat semua, mereka sebenarnya tidak memahami ya. Mereka sebenarnya tidak memahami dengan konsep ya ekonomi berkaitan dengan penawaran dan juga permintaan. Ya, seperti mana saya katakan tadi, jika ada satu syarikat saja yang monopoli untuk menawarkan ataupun membekal barang itu, pastinya harga barang itu akan menaik karena hanya mereka yang mengeluarkan dan mereka layak ataupun mereka akan sesuka hati untuk menaikkan harga barang. Tetapi jika penawaran itu ya mungkin ada 1 dan 2 atau 3 company boleh mengeluarkan perkara yang sama ataupun bahan yang sama, sekaligus perkara ini sebenarnya boleh mengurangkan harga. Ini sebenarnya ya yang YB Raffizi katakan. Tetapi akhirnya lebay, macai-macai, walaun-walaun di luar sana ya masih memusingkan segala fakta untuk mereka guna pakai menjatuhkan image YB Raffizi Ramli dan juga khususnya kerajaan yang ada pada hari ini. Tapi Raffizi katakan jangan bimbang, we have a plan. Maksudnya dia sudah ada rancangan di sana. Kita tunggu sahabat-sahabat semua, bukan disuruh untuk tidak makan ayam seperti yang diwar-warkan, diviralkan di media sosial ketika 2 atau 3 hari ini sahabat-sahabat semua. Raffizi juga turut menafikan ya, dia coba melarikan diri daripada isu kontroversi yang melanda dirinya dengan memberikan contoh seperti konflik dalaman Pakatan Harapan dalam menempuh pilihan raya umum. Katanya jangan takut pandangan-pandangan umum. Insya Allah katanya rakyat yang rasional akan mula memahami dan ikut serta. Dalam sebulan lagi geng-geng Perikatan Nasional yang pertikai semua akan terduduk. Sama macam mereka terduduk soal-soal lain yang asalnya kontroversi, tapi bila hujannya dibentang satu persatu rakyat yang cerdik akan faham. Antaranya sahabat semua ya dikatakan antaranya saya bagi satu contoh adalah berkaitan dengan kereta Mercedes. Ya, kereta Mercedes apabila dikatakan Perdana Menteri kita menolak untuk menggunakan kereta itu, dan apabila di parlimen ya pemimpin mereka mengatakan ya ini hanyalah satu drama populis ya, katanya karena Datuk Seri tidak mau menggunakan kereta itu karena mahu menjadi populis dengan isu itu. Sedangkan pada hakikatnya ya apabila perkara itu telah dibongkarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri di parlimen, yang mana sebenarnya Mercedes itu diorder, dibooking, dibeli oleh Perdana Menteri sebelum ini, yaitu Muhyiddin Yassin. Tetapi tidak sempat menggunakannya karena kalah ataupun dikhianati dan juga kalah dalam PR yang ke-15 baru-baru ini. Jadi mereka terduduk ya apabila kononnya Muhyiddin pun tidak pakai Mercedes tapi Datuk Seri kononnya hanya menggunakan isu itu sebagai satu populis. Tapi semata-mata akhirnya sahabat semua, apabila perkara itu dibongkar dalam parlimen, mereka terduduk ya, mereka tidak terkata apapun bahasa karena akhirnya kebenaran telah ditunjukkan. Dan apa yang mereka coba lakukan hari ini sama seperti perkara yang dipusingkan fakta dalam sidang media. YB Raffizi Ramli mengatakan jangan makan ayam kalau harganya mahal, sedangkan hakikatnya sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan ataupun yang disampaikan oleh Raffizi Ramli. Raffizi dalam sidang media penerbitan Indeks Harga Pengguna IHP pada November 22 baru-baru ini berkata, ya pengguna perlu berperanan untuk menjadi penawaran dan permintaan terhadap barangan lebih anjal. Itu dia sahabat semua. Bagaimanapun katanya kenyataan itu mendapat kritikan terutama daripada penyokong Perikatan Nasional. Apabila dia dikatakan mencadangkan orang ramai mengurangkan makan ayam bagi menjadikan harganya lebih anjal. Bercakap mengenai tak cukup ayam, by right katanya sepatutnya kalau harga ayam itu sudah mahal, kita sepatutkan kurang makan katanya. Itu yang diguna pakai, dipusingkan ya oleh penyokong-penyokong, oleh mereka-mereka yang coba untuk menjatuhkan ya reputasi kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan
Kerajaan Perpaduan ya yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga YB Rafizi Ramli sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi, sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana dengan pendapat Anda? Ya, mungkin Anda terkeliru. Adakah Anda yakin itu kenyataan daripada Rafizi? Sebenarnya itu hanyalah satu fitnah, itu hanyalah satu tindakan, tuduhan, cuba untuk memusingkan fakta. Hakikatnya bukan itu yang dimaksudkan oleh Rafizi Ramli, tetapi berkaitan dengan konsep penawaran dan juga permintaan. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi apapun saya ucapkan ribuan terima kasih. Mungkin Anda juga kawan-kawan sahabat-sahabat di luar sana yang bersama ya mau memberikan komen, Anda juga boleh berikan komen di dalam ruangan komen video ini. Jadi sekian, saya ucapkan terima kasih kerana bersama dengan Alright Nampak Channel. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada tanya selera. Sekiannya daripada Alright Nampak Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye bye.